Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua pelajar tingkatan 3. Jadi minggu ini kita akan belajar satu tajuk baru iaitu tajuk hukum indeks. Jadi dalam tajuk hukum indeks ini cikgu akan menyentuh semua tajuk kecuali untuk tajuk indeks pecahan. Okey, indeks pecahan cikgu tak masuklah untuk hari ni. Jadi inilah dia hukum indeks yang awak akan belajar pada minggu ini. Pelajar kita tengok ini hukum indeks yang pertama, okey. Hukum indeks yang pertama. Okay, kemudian hukum indeks yang kedua, hukum indeks yang ketiga, hukum indeks yang keempat, hukum indeks yang kelima, hukum indeks yang keenam, ketujuh. Okey. Ni dua cikgu tak akan masuk pada hari ini. Yang cikgu tanda right tu cikgu tak masuk pada hari ini sebab cikgu rasa terlalu banyak untuk awak belajar pada minggu ini. Jadi untuk hukum indeks yang pertama, apabila kita mendarat dua nombor yang mempunyai indeks, syarat untuk mengaplikasikan hukum indeks ini ialah asasnya mesti sama. Jadi dalam video cikgu yang lepas, cikgu dah cerita pada awak tentang asas dan juga indeks. Asas ialah nombor, indeks dia punya kuasa. Jadi syarat untuk apply hukum indeks ini ialah awak mesti mempunyai asas yang sama. Jadi awak tengok contohnya 2 kuasa 4 darat 2 kuasa 3. Okey pelajar, 2 kuasa 4 Okey, darab 2 kuasa 3. Okey, sekarang kita check dia punya asas sama. Okey, asasnya sama 2. Okey, asasnya sama iaitu nombor 2. Bila asasnya sama, kita boleh gunakan hukum indeks yang pertama iaitu bila darat dua nombor yang punya asas yang sama, dia punya kuasa awak boleh tambahkan sahaja. Jadi 4 tambah 3. Jadi jawapan awak akan dapat 2 kuasa 7. Ya ke cikgu? Okey, kalau tak percaya kita check betul ke itu jawapannya. Okey, kita tukar dalam bentuk pendaraban berulang. 2 kuasa 4 yang warna putih tu. Okey, yang warna putih. 2 darat 2 darat 2 darat 2, 4 kali. Okey, 2 kuasa 3 yang warna kuning. Okey, berulang sebanyak 3 kali. Okay, kita teruskan. Okey, kita kira semua dua ada berapa. Jadi, semua dua ada 7. Jadi, dapat jawapan 2 kuasa 7. Sama kan? Jadi, kita just pemudahkan hidup kita gunakanlah sahaja hukum indeks. Okey, bila asas dia sama, kita darab nombor yang mempunyai asas yang sama, kita just tambahkan sahaja dia punya kuasa. Okey, seterusnya, contoh yang kedua, 3 kuasa 5 darat 3 kuasa 4. Jadi, pada contoh ni pun awak dapat tengok, dia punya asas juga sama. Jadi, 3 kuasa 5 darab 3 kuasa 4. Jadi, asas dah sama. Okey, bila asas dah sama, pelajar asas letak je kat bawah. Ambil dia punya indeks, tambahkan. Sebab mengikut hukum indeks, kita darat dua nombor yang asas sama, kita akan tambahkan dia punya indeks. Jadi 5 tambah 4 kita dapat 9. Okey, kita check. Betul tak? Kita check dengan menggunakan kaedah pendaraban berulang. Okey, 3 kuasa 5 awak check. 3 kuasa 5. Okey, yang warna putih tu dia berulang sebanyak 5 kali. Okey, 3 kuasa 4 yang warna kuning tu dia berulang sebanyak 4 kali. Okey, jadi bila 3 darat 3 darat 3 kita kira 3 dia berulang berapa banyak kali. Jadi 3 kuasa 9. Sama kan dengan jawapan yang tadi? Sama. Okey. Jadi kita just gunakan hukum indeks. Okey, hukum indeks yang pertama, bila dua nombor yang asas yang sama, kita just tambahkan indeksnya sahaja, dua atau lebih nombor. Bila apply hukum indeks ini, okey, jadi kesimpulannya A kuasa M darab A kuasa N. Okey, jadi bila dia punya asas sama, dia punya kuasa M dengan N tu tambahkan sahaja. Okey. Okey, jadi untuk soalan ini pelajar, kita tengok B kuasa 2 darab B kuasa 3. Jadi tengok 2, 3. Okey, jadi dia punya asas sama, jadi dia punya indeks tambahkan je 2 tambah 3 dapat 5. Okey, jadi jawapan dia B kuasa 5. Itu saja. Okey, seterusnya C kuasa 2 darab C kuasa 5 darab C kuasa 3. 3 nombor, 3 indeks C, okey, 3 nombor berindeks ataupun 3 huruf berindeks, dia darab 3 kali, jadi dia masih sama. Jadi kita boleh gunakan hukum indeks 2 tambah 5. Okey, 2 hilang pula. 2 tambah 5 tambah 3. Okey, 2 tambah 5 tambah 3. Jadi C sama dengan 2 tambah 5, 7 tambah 3, 10. Jadi C kuasa 10. Okey, seterusnya soalan C ni. Alamak cikgu, dia punya asas tak samalah. Asas dia masih sama.
Jadi tengok kat situ. Kita tukarkan dia. Ini kan sebutan algebra. Jadi sebutan algebra kita boleh tukar dia dalam bentuk pendaraban. Okey, kita tengok. 2 darab I kuasa 4 darab 6I kuasa 3. Jadi nombor dengan nombor. Jadi 2 darab 6 darab I kuasa 4 darab I kuasa 3. Nombor ni boleh terus darab. 6 kali 2, 12. I, jadi tengok I asas dia sama. Jadi asas sama, tambahkan saja 4 tambah 3. Jadi jawapannya 12 I kuasa 7. Okey? Okey, jadi tengok ini contoh yang ada dalam buku teks awak. Okey, ringkaskan setiap yang berikut. Jadi awak kena tulis dalam bentuk nombor yang mempunyai indeks. Jadi yang pertama, 7 kuasa 2. Okey, darab 7 kuasa 3. Dia punya indeks tambahkan saja dapat 7 kuasa 5. Okey, B, 0.2 darab 0.2 darab 0.2. Yang berbeza hanya dia punya indeks. Jadi pelajar sebab asas dia sama, indeks dia awak tambahkan saja. Sebab tu dapat 0.2 kuasa 11. Okey, ni peringatan ni kena ingat. Okey, bila A tu ataupun satu nombor, contohnya nombor 2, awak nampak tak ada kuasa, dia bermaksud dia kuasa 1. Kalau M tak ada kuasa, maksudnya M tu kuasa 1. Okey, untuk soalan C, 2K kuasa 2 darab 4K kuasa 2. Jadi macam tadi cikgu buatlah, kita pisahkan dia dalam bentuk pendaraban. 2 darab K kuasa 2 darab 4 darab K kuasa 3. Lepas tu 2 darab dengan 4. Nombor darab nombor. Jadi K darab K. Jadi 2 kali 4, 8. Okey, K asas dia awak tambahkan saja. Dapatlah 8K kuasa 5. Okey, untuk D pun sama. Awak asingkan nombor dengan nombor. Okey, darab dia tekan je kalkulator. Huruf dengan huruf. Jadi tengok dekat sini M tak ada kuasa kan. Bila tak ada kuasa maksudnya dia kuasa 1. Jadi 4 tambah 5 tambah 1 dapatlah 10. Okey, sekarang kita melibatkan algebra yang ada kuasa. Jadi bila algebra yang ada kuasa, bagaimana kita nak jawab soalan begini? Okey, M kuasa 3 darab N kuasa 2 darab M kuasa 4 darab N kuasa 5. Jadi soalan macam ni kita kumpulkan dia. Okey, ikut kumpulan dia. M dengan M, N dengan N. Okey, jadi M darab M kuasa 4, kita kacau dia punya kuasa saja. Jadi kita tambahkanlah. 3 tambah 4 dapat 7. Lepas tu N kuasa 2 tambah 5. Okey, dia punya kuasa tambahkan saja dapat N kuasa 7. Jadi M kuasa 7 tambah N kuasa 7. Jadi untuk huruf, awak grupkan dia ikut dia punya jenis. Okey, kalau M dengan M, N dengan N. Okey, tinggalkan jawapan macam tu je lah. Sebab awak tak boleh buat apa-apa lagi. Sebab dia algebra. Okey. Seterusnya, yang soalan B, ini nombor. Okey, pun sama, kita grouping dia ikut jenis dia. Jadi awak tengok ini grup yang pertama 0.3, ini grup yang kedua 0.5. Ini contoh cikgu ambil daripada buku teks awak. Okey, jadi 0.3 tu indeks dia awak tambahkan 2 tambah 1 tambah 3 dapat kuasa 6. Okey, 0.2 awak tambahkan indeks dapat kuasa 7. Okey, cikgu jawapan tinggal macam ni je ke? Ya, sebab soalan kata ringkaskan. Jadi mesti dalam bentuk tata tanda indeks. Okey, soalan C pun sama, grupkan M, okey, N dengan P. Okey, grupkan dulu. Kemudian kan kata hukum indeks asal sama, jadi indeks tambah saja. Sebab tu 3 tambah 4 dapat 7. Lepas tu N, 3 tambah 2 dapat 5. P, 2 tambah 4 dapat 6. Jadi itulah jawapannya. Okey, seterusnya D pun sama, kita asingkan nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Okey, jadi bila nombor tekan je kalkulator dapat jawapan. Huruf ambil indeks dia tambahkan huruf M, lepas tu tambahkan indeks untuk N, dapatlah jawapan sebegini. Okey, jadi untuk algebra make sure jawapan ni awak letakkan dia dalam pecahan tidak wajar, tak payah tukar mix number. Okey, tak payah tukar mix number. Okay. Seterusnya hukum yang kedua, membahagikan nombor indeks yang mempunyai asas yang sama. Okey, jadi ini contoh dia. 2 kuasa 5 bahagi 2 kuasa 3. Sekarang asas dia sama. Okey, asas dia sama. Kita tengok asas dia sama. Cikgu tukar warna pen cikgu. Alright. Jadi 2 kuasa 5 bahagi 2 kuasa 3. Mengikut hukum indeks,
Okay, mengikut hukum indeks, bila dia bahagi asas sama, dia punya indeks awak kena tolakkan saja. Jadi 2, 5, tolak 3. Jadi dapatlah 2 kuasa 2. Okey, kita cuba buktikan betul tak jawapan kita ni gunakan pembahagian pendaraban berulang. Jadi 2 kuasa 5, kita darabkan 2, darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. Okey, yang kuning 2 kuasa 3, 2 darab 3, darab 3. Okey, seterusnya pelajar, kita potongkanlah atas dengan bawah. 1, 2, 3. Okey, bawah kita potong 3. 1, 2, 3. Jadi tinggal 2 darab 2. Bila tinggal 2 darab 2, maksudnya 2 kuasa 2. Okey, sama tak jawapan tadi? Sama. Okey, seterusnya 3 kuasa 7. Okey, 3 kuasa 7 bahagi dengan 3 kuasa 4. Okey, 3 kuasa 7 bahagi dengan 3 kuasa 4. 3 kuasa 7 bahagi dengan 3 kuasa 4. Okey, jadi mengikut hukum indeks, kalau bahagi, indeksnya kena tolak. Jadi 7 tolak 4, jadi 3 kuasa 3. Alright, kita check betul tak jawapan kita. Okey, potong dapat 3 kuasa 3. Ya ke cikgu? Okey, cikgu potong. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal 3. Okey, 3 kuasa 3. Okey, jadi kalau bahagi, tolak. Kalau darab, tambahkan indeks. Syarat dia asas mesti sama. Okey. Okey, ini soalannya. Okey, kita cuba. P kuasa 9 bahagi P kuasa 8. Jadi P 9 tolak 8. Jadi P, jawapannya P. P tu maksudnya P kuasa 1. Tapi 1 tak perlu tulis. Tulis P saja. Okey, seterusnya sebelah ni. 6 R kuasa 10 bahagi 2 R kuasa 3. Okey, nombor dengan nombor. Nombor dengan nombor. Okey, 6 bagi 2 dapat 3. Huruf dengan huruf. Jadi R 10 tolak 3. Jadi 3 R kuasa 7. Okey, boleh? Okey, senang je. Nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Okey, ini contohnya ada dalam buku teks awak. Okey, tengok. 5 kuasa 4 bahagi 5 kuasa 2. Okey, jadi sebab asas dia sama, tolakkan saja 4 tolak 2 dapat 5 kuasa 2. Okey, B. Okey, B awak tengok walaupun dia melibatkan 3 nombor. Wah, cikgu dia bagi 3 nombor, tak apa. Okey, negatif 3 kuasa 4 bahagi negatif 3 kuasa 2 bahagi negatif 3. Maksudnya negatif 3 ni kuasa 1. Bila dia tak ada kuasa, maksudnya dia kuasa 1. Alright, kemudian negatif 3 kumpul je kat depan. Okey, ambil je dia punya indeks. Sebab dia bahagi, tolakkan saja. 4 tolak 2 tolak 1. Jadi negatif 3 kuasa 1. 1 tak perlu tulis. Itu caranya. Okey, untuk soalan C, M kuasa 4, N kuasa 3 bahagi N kuasa 2, N. Right, di sini kita pecahkan dia. M dengan M. Kalau cikgu suka tulis dalam bentuk pecahan. Okey, macam ni. M kuasa 4, N kuasa 3 bahagi dengan M kuasa 2, N kuasa 1. Cikgu suka tulis dalam bentuk pecahan. Jadi, M dengan M, N dengan N. Kita nampak dengan jelas. Jadi, M 4 tolak 2, N 3 tolak 1. Jadi, dapatlah jawapan M kuasa 2, N kuasa 2. Okey? Okey, untuk soalan ni. Okey, nampaknya macam susah tapi tidak susah ya pelajar. Kita tengok soalan ni. 25. Kan cikgu cakap dengan awak kalau bahagi cikgu suka tulis dalam bentuk pecahan. 25 X kuasa 2 Y kuasa 3 bahagi 5X Y. Okey, sekarang ni cikgu pun buat garisan. Nombor dengan nombor. X dengan X, Y dengan Y. 25 bahagi 5 dapat 5. X kuasa 2 X. Maksudnya X 2 tolak 1. X ni maksudnya dia kuasa 1. Kemudian Y kuasa 3 dengan Y. Okey, jadi Y 3 tolak 1. Jadi 5 X Y kuasa 2. 2 tolak 1, 1. 1 tak perlu tulis. Y kuasa 2. Okey, sebab tu cikgu suka tulis dalam bentuk pecahan. Lagi nampak dengan jelas. Okey, kalau bahagi cikgu suka guna pecahan. Okey, seterusnya. Okey, di sini. Okey, 12 M kuasa 10 bahagi 4M bahagi M kuasa 2. Alright, jadi kalau macam ni, dah 3 kali, tak payah tulis dalam bentuk pecahan, lagi pening. Okey,
Ini tulis je macam biasa, tapi nombor dengan nombor. Okey, kemudian kumpulkan M. Okey, 12 bagi 4 dapat 3. Jadi M 10 tolak 5 tolak 2. Okey, awak akan dapat 3M kuasa 3. Okey, jadi yang ni. Okey, tengok. Kalau cikgu suka buat pecah-pecahkan dia. Okey, cikgu pecahkan dia. Negatif 16 Pi kuasa 8 bahagi 2 Pi kuasa 5. Jadi nombor dengan nombor. Negatif 16 bagi 2 dapat negatif 8 Pi 8 tolak 5 dapat 3. Okey, lepas tu bawa cikgu bahagi dengan nombor lagi satu. Bahagi 4 Pi kuasa 2. Okey, jadi negatif 8 bagi negatif 4 akan dapat negatif 8 bahagi 4. Bukan bagi negatif 4. Dapat negatif 2. Okey, Pi kuasa 3 tolak 2 dapatlah Pi kuasa 1. Okey, senang kan? Alright. Hukum indeks yang seterusnya, kuasa bagi indeks, maksudnya awak mendarat indeks. Macam mana awak jumpa? Okey, soalan macam ni. Okey, ada bracket, dekat luar pun kuasa. Dalam bracket kuasa, dekat luar pun kuasa. Maksudnya dekat luar tak ada nombor. Jadi apa yang berlaku? Awak just darab je. Okey, 4 kuasa 2 darab 3. Jadi indeks darab dengan indeks. Jadi nombor ni tak ada kaitan. Jadi 2 kali 3 dapat 6. Okey. Ini penerangan cara pendaraban berulang. Okey, akan dapat benda yang sama. Jadi kita guna hukum sahaja. Okey. Seterusnya 5 kuasa 3 darab 4. Okey, cikgu padam yang tadi. Okey, 5 kuasa 3 dekat luar kurungan ialah kuasa 4. Jadi 3 ni darab dengan 4. Itu saja. 5 kuasa 12. Jadi kita cek menggunakan pembahagian berulang. Betul tak kita dapat benda yang sama? Okey, 5 kuasa 3 tu ulang 4 kali. Okey, lepas tu 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Okey, dapatlah 5 kuasa 12. Okey, semudah itu sahaja. Okey, jadi itulah dia punya rumus. AB dekat luar C, darab je B dengan C. Okey, ini soalan dia. Okey, kita cubalah juga. Okey, 4 negatif 3 darabkan dengan 2 kat luar. Jadi 4 kuasa negatif 6. Dah selesai. Itu jawapan dia. Okey, soalan ni. 3 kuasa 4 dekat luar kurungan ada indeks negatif 2. Darabkan je 4 dengan negatif 2. Jadi negatif 8. Okey, selesai. Okey, semudah itu. Jadi maths ni senangnya. Okey, jadi ini soalan dalam buku teks awak tengoklah contoh sebab dia tanya adakah pernyataan itu benar. Okey, 3 kuasa 4 kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 8 sebab tu dia ada left hand side, right hand side. Jadi bila left hand side equal to right hand side, jadi benarlah pernyataan itu. Tengoklah contoh tu betul-betul. Okey. Alright. Okay, hukum indeks kuasa bagi hasil darab. Maksudnya dalam bracket ada benda yang didarabkan lagi dalam bracket. Jadi macam mana kita nak selesaikan ni? Bracket ada dua benda darab, lepas tu luar bracket pun ada kuasa. Jadi kita menggunakan hukum indeks 4 kuasa 3. Padam sikit, kita comot. Okay. 4 kuasa 3 darab 5 kuasa 4. Okay. Kuasa 2. Okey, tukar pen. Okey, jadi 3 ni darab dengan 2. 4 ni pun darab dengan 2. Kuasa darab dengan kuasa. Setiap kuasa yang ada dalam bracket kena darab dengan kuasa yang di luar bracket. Okey, pelajar. Jadi 4. 3 kali 2, 6. Darab 5. 4 kali 2, 8. Okey, itu caranya nak jawab soalan ni guna hukum indeks. Jadi kita check betul ke tak? Okey, jadi yang dalam kurungan tu diulang 2 kali. Okey, lepas tu 4 dengan 4 dia kumpul sekali, 5 dengan 5 dia kumpul sekali. Kemudian dia punya indeks dia tambahkan. Okey. 3 tambah 3 dapatlah 4 kuasa 6. 4 tambah 4 dapatlah 5 kuasa 8. Okey, seterusnya. Berdasarkan kesimpulan. Okey, jadi dia bagi latihan. Okey, yang sama. Okey, cuba buatlah. Yang tadi kita belajar tadi. Jadi dalam bracket ada dua nombor yang didarab. Okey, 3 kuasa 4 dengan 2 kuasa 3. Lepas tu luar bracket ada dia punya kuasa lagi. Jadi setiap indeks dalam ni kena darab dengan indeks yang di luar. Jadi 3, 4 kali 2, 8. Darab 2, 3 kali 2, 6. Itu sahaja. Okey, seterusnya untuk soalan B. 4 kuasa 3 darab 3 kuasa 4. Okey, luar bracket ada lagi kuasa. Jadi 4 kali 5. Dengan 3 kali 5. Jadi 4, 3 kali 5, 15.
darab 3. 4 kali 5, 20. Okay, ini contoh yang ada dalam buku teks awak. Tengok contoh ni dan cuba fahamkan. Okay. Kuasa bagi hasil bahagi. Jadi bagaimana pula kalau ada dua nombor bahagi dalam kurungan, lepas tu ada kuasa lagi kat luar. Gunakan juga hukum indeks. Okay. Itu jawapannya. Jadi kita tengok pada hukum indeks 2 kuasa 4 per 3 kuasa 5. Lepas tu dekat luar dia ada kuasa 3. Maksudnya 4 ni kena darab 3. 5 ni pun kena darab 3. Jadi 2, 4 kali 3, 12. 3, 5 kali 3, 15. Dapat jawapan yang sama. Mudah je. Gunakan saja hukum indeks. Okey, itulah rumusan untuk hukum indeks. Okey, masih lagi kita kena jawab soalan. Okey, yang dalam ni kena darab dengan yang luar. Jadi 3, 2 kali 3, 6 per 5, 3 kali 3, 9. Okey, hashtag dapat jawapan. Okey, soalan seterusnya. Pelajar, ini ada nombor. Maksudnya nombor ni 2 kuasa 1. 3 ni 3 kuasa 1. Okey, jadi kat sini 1 kena darab 2, 3 pun kena darab dengan 2. 1 kena darab dengan 2, 4 pun kena darab dengan 2. Okey, sebab nombor tu dah kira indeks dia lain. Okey, nombor untuk 2 indeks lain. Jadi 2 kuasa 2 X kuasa 6. 2 sebab 2 ni kuasa 1. 1 ni darab dengan 2. Okey, 3 ni, 3 pada X ni dia bukan indeks untuk 2. 3 ni indeks untuk X sahaja. Okey, jadi seterusnya per 3 kuasa 1 darab dengan 2 jadi 3 kuasa 2 Y kuasa 8. Okey, ni boleh selesaikan lagi. Kalau boleh selesaikanlah. Okey, 4 X kuasa 6 per 9 Y kuasa 8. Hashtag. Okey, kuasa 8. Okey, boleh? Okey pelajar, indeks sifar dan juga indeks negatif. Indeks tu apa? Cikgu ajar sebelum ni. Indeks tu ialah kuasa. Indeks apa? Indeks ialah kuasa. Jadi sebagai contoh, kalau cikgu kata 5 kuasa kosong. Inilah dia indeks sifar. Sebab dia punya kuasa sama dengan kosong. B kuasa kosong. C kuasa kosong. Kalau awak nampak ada satu nombor tu tulis macam ni X. Okey, ini bukan kuasa kosong. Kalau dia tak ada tulis apa-apa, dia bermaksud dia kuasa 1. Okey, kalau X tak tulis apa-apa, maksudnya dia kuasa 1. Contohnya nombor 10, tak ada tulis apa-apa, maksudnya 10 kuasa 1. Kalau dia kuasa sifar ataupun kosong, dia mesti tulis kosong. Maksudnya indeks dia kosong, kuasa dia kosong. Jadi pelajar, awak ambillah kalkulator, awak tekanlah kalkulator awak, letaklah apa-apa nombor pun, awak tekan kuasa kosong. Contohnya 5 kuasa kosong, macam mana nak tekan guna kalkulator? Okey, tekan 5, lepas tu cari simbol payung ni, tekan kosong sama dengan, dapat nilai berapa? Okey, kemudian ambil 1000. Okey, kuasa kosong. Payung ada kat kalkulator. Dapat nilai berapa? Okey, contohnya 2 juta. Payung kosong. Okey, payung kosong dapat nilai berapa? Tekanlah nombor apa saja, bila awak kuasa kosong, awak mesti akan dapat jawapannya 1. 1, 1. Apa saja nombor, apa saja benda bila kuasa kosong dapat 1. Jadi kalau B kuasa kosong, nilai dia mesti 1. X kuasa kosong, nilainya mesti 1. Okey, nilai untuk nombor ataupun huruf yang kuasa kosong mesti 1. Okey, kalau indeks negatif, okey, cikgu padam semua benda ni dulu. Okey. Kalau indeks negatif, macam mana indeks negatif? Maksudnya dia punya kuasa ada simbol negatif. Simbol negatif, simbol tolak tu lah. Okey, simbol negatif, simbol tolak. Sebagai contoh, 5 kuasa negatif 2. Okey, 10 kuasa negatif 1. Okey, B kuasa negatif 3. Dia punya kuasa, indeks dia ada negative sign. Okey, dia melibatkan negatif number. Okey, itu maksudnya indeks negatif. Jadi dalam indeks sifar ni, awak akan menyelesaikan masalah indeks ni, kebanyakannya awak kena tukarkanlah indeks sifar ni nilai dia kepada 1. Tapi dalam indeks negatif ni, apa yang awak akan belajar ialah awak mesti tahu tukar negatif kepada positif. Okey, macam mana nak tukar nombor yang indeks negatif jadi nombor indeks positif, dan begitu juga sebaliknya. Okey, kita tengok. Okey, pada aktiviti cetusan minda 4, tengok buku teks awak.
Okey, dia suruh kita menentuusahakan A kuasa kosong sama dengan 1. Maksudnya dia suruh kita proof. Betul ke A kuasa kosong sama dengan 1. Jadi dia bagi contoh kat sini. Okey. Caranya kat sini. 2 kuasa kosong betul ke 1? Okey, 2 kuasa kosong betul ke 1? Dia tanya. Cikgu tulis elok-elok sikit. Cikgu cuba tulis elok-elok. Okey, 2 kuasa kosong betul ke 1? Jadi dia letak kat sini 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3. Jadi 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3, bila kita tolakkan dia punya indeks, kita dapat 2 kuasa kosong. Jadi 2 kuasa 3 ni, kita tukarkan dia jadi pendaraban berulang. 2 darab 2 darab 2 bahagi 2 darab 2 darab 2 dapat 1. Jadi 2 kuasa kosong mesti sama dengan 1. Jadi sekarang nak gunakan huruf pula. Macam mana kita nak buktikan M kuasa kosong nilainya 1? Jadi dia ambil M kuasa 5 bagi M kuasa 5. Tukar dalam bentuk pendaraban berulang, dapat 1. Jadi terbuktilah apabila satu nombor ataupun satu huruf, bila kuasa kosong, nilainya mesti 1. Jadi apa-apa saja dalam dunia ni kuasa kosong nilainya berapa? 1. Okey, seterusnya indeks negatif. Bawah tajuk indeks negatif ni, pelajar kena membuktikan betul ke apabila 2 kuasa negatif 2 tukar positif number, dia akan jadi bentuk pecahan. 2 tu akan duduk di bawah. Jadi sekarang ni dia suruh buktikan betul ke 2 kuasa negatif 2 sama dengan 1/2 kuasa 2. Okey, dia tanya. Betul ke bila saya tulis kat bawah lah. Okey, 2 kuasa negatif 2 sama dengan 1/2 kuasa 2. Maksudnya bila nak jadi positif, dia akan duduk di bawah. Dia jadi bentuk pecahan. Jadi caranya ialah, padam jap. Okey, jadi dia pun ambil lah 2 kuasa 3 tolak 2 kuasa 5 untuk mendapatkan hasil 2 kuasa negatif 2. Ikut hukum indeks. Okey, jadi 2 kuasa 3 dia buat dalam bentuk pendaraban berulang bahagi 2 kuasa 5. Okey, bila potong atas 3 kali, bawah pun potong 3, tinggallah 2. Jadi 1/2 kuasa 2. Jadi terbuktilah bila 2 kuasa negatif 2 sama dengan 1/2 kuasa 2. Okey, M kuasa 2 bahagi M kuasa 5. Tukar bentuk macam ni. Ini kaedah pembuktian sebenarnya. Okey, M darab M per M darab M darab M darab M darab M. Potong M atas 2, potong M bawah 2, tinggallah 1/M kuasa 3. Jadi M kuasa negatif 3 sama dengan 1/M kuasa 3. Okey. Jadi secara generalisasi, A kuasa negatif N sama dengan 1/A kuasa N. Dia sebenarnya macam ni je pelajar, senang je. 2 ialah 2/1. Betul? Jadi, bila dia kuasa negatif 1, kita nak tukar dia jadi positif, kita terbalikkan je. 1/2. Jadi, kuasa tu automatik jadi 1. 1/2 kuasa 1. Jadi, kalau 2 kuasa negatif 5. Okey, maksudnya dia per 1 kan? Jadi, kita terbalikkan je dia. 1/2 kuasa 5. Itu je cara untuk tukar daripada negatif ke positif. Kalau negatif dia duduk atas, positif dia duduk bawah. Kalau negatif dia duduk bawah, positif dia akan naik atas. Okey, sebagai contoh yang lain. 1/2 kuasa negatif 3. Sekarang dia negatif kan? Nak jadikan dia positif, bila dia duduk bawah, dia akan naik atas. Okey, jadi 2 kuasa 3. Itu je. Okey, as simple as that. Okey, nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks positif. Okey, macam cikgu cakap tadi lah. A. Okey, A. A kuasa 2. Jadi, nak duduk bawah kan? Dia jadilah bawah, nak jadi positif kan? Dia duduklah bawah kan? Okey, jadi 1/A kuasa 2. Okey, yang B. Duduklah bawah. 1/X kuasa 4. Sebab tadi yang negatif dia duduk atas. Dia terbalik. Okey. Seterusnya C. C awak tengok dia duduk di bawah. Bila nak jadi positif, dia akan naik ke atas. Jadi 8/1 tak payahlah tulis per 1 tu. 8 kuasa 5. Okey. D. 1/Y kuasa negatif 9. Okey, sekarang dia duduk bawah. Jadi kalau nak jadi positif, dia akan naik atas. Jadi Y kuasa 9. Okey, E. 2M kuasa negatif 3. Ni selalu pelajar keliru. Negatif 3 ni untuk M sahaja. Okey, 2 ni kuasa 1. Jadi 2 tak defect. Jadi 2
M ni akan turun ke bawah. Jadi per M kuasa 3. Sebab M ni tadi tukar positif ialah 1 per M kuasa 3. Okey. Jadi sebab tu 2 per M kuasa 3. Okey, seterusnya E 2M. Oh, itulah E tadi kan? Salah pula. Okey, F. Okey, kita tengok F. 3 per 5. Ni tak ada kaitan. Tulis je 3 per 5. Okey, N dia dekat atas kan? Nak jadi positif dia duduk bawah. N kuasa 8. Okey, boleh? Okey, inilah jawapan-jawapannya. Contoh-contoh ni pun cikgu ambil daripada buku teks sahaja. Okey, nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks negatif. Okey, jadi dalam indeks ni dia ada 3 soalan. Yang pertama, pelajar boleh tukar negatif kepada positif. Yang kedua, pelajar boleh tukar positif jadi negatif indeks. Okey, yang ketiga, selesaikan masalah. Macam biasalah, matematik. Okey, jadi A 1/3 kuasa 4. Positif ke negatif? Jadi kalau jadi negatif, dia terbaliklah. Dia duduk bawah kan? Okey, sekarang dia jadilah negatif, dia duduk di atas. Tapi 1 tu tak payah tulis. Sebab tu saya tak tulis 1. Jadi 3 kuasa negatif 4. Itu sahaja. Tukar kedudukan dia saja. Okey, dia akan naik atas. Okey. Ini pun sama, ni akan naik atas. Jadi M kuasa negatif 5. Itu sahaja. Okey, 7 kuasa 5. Sekarang dia duduk atas. Ni maksudnya 7 per 1. Jadi dia tukar tempat lah. 1/7 kuasa negatif 5. Okey. Okey, D. D maksudnya dia per 1. Okey, cikgu padan yang lain dulu. Supaya tak keliru. Okey, padan yang lain. Okey. N kuasa 20 maksudnya N per 1. Jadi terbalikkannya lah 1 per N kuasa negatif 20. Okey, E. Dia dalam bentuk pecahan. Sekarang dia kuasa 8. Jadi tukar je kedudukannya. 4 turun bawah, 5 naik atas. Okey. 4 turun bawah, 5 naik atas. Dia akan jadi 5/4 kurungan negatif 8. Tukar tempat je. Okey. F sama macam E. Tukar tempat. M turun bawah, N naik atas. Jadi N per M kurungan kuasa negatif 15. Okey, boleh? Kalau nombor bulat dia turun bawah. Kalau pecahan tukar kedudukan. Numerator turun bawah, denominator naik atas. Okey, itu jawapan dia ada dalam buku. Okey pelajar, untuk soalan ini, pemudahkan serta yang berikut. Tadi kita dah tukar positif kepada negatif, negatif kepada positif. Kemudian kita memudahkan setiap masalah yang diberi. Okay, kenapa tak guna selesai kan? Kalau selesai mesti bagi nilai pun boleh ubah. Jadi kita gunakan soalan dia permudahkan. Kata kerja tu kena tepat lah. Jadi 3 kuasa 2. Okey, darab 3 kuasa 4 bahagi 3 kuasa 8. Disebabkan asas dia sama-sama 3, 3, 3. Kita boleh selesaikan terus guna hukum indeks. Okey, pelajar 3 kuasa 2. Sebab tambah, sebab darab jadi tambah 4 tolak 8. Apa pasal tambah? Sebab di sini darab. Apa pasal tolak? Sebab di sini bahagi. Mengikut hukum indeks, kalau dua asas yang sama darab, kita akan tambah indeksnya. Kalau dua asas yang sama bahagi, kita akan tolak indeksnya. Okey, jadi 3, 2 tambah 4 dapat 6. 6 tolak 8 negatif 2. Jadi jangan risau kalau jawapan dapat indeks negatif. Cikgu lepas tu dah lah, itulah jawapannya. Tidak pelajar. Dalam tajuk indeks, jawapan akhir mesti dalam positif, indeks positif. Sebab tu kita belajar tukarkan indeks negatif jadi positif. Jadi 3 kuasa negatif 2 ni kita tukar jadi positif. 3 ni kan cikgu dah kata dia ialah 3 per 1. Okey, jadi dia terbalikkan jadi 1/3 kuasa 2. Itulah jawapan akhir. Okey, abaikan tulisan cikgu yang tak lawa tu. Cikgu nak pandai guna pen digital ni. Okey, boleh untuk soalan tu. Padam, sebab nak kasih ruangan untuk soalan B. Okey, seterusnya 2 kuasa 4 kuasa 2. Darab 2 kat luar. 3 kuasa 5 kuasa 3. 5 tu kena 3 kat luar. Lepas tu ada 2 nombor, ada kuasa kat luar. Jadi setiap kuasa ni kena darab dengan kuasa kat 2. 8 darab 2, 6 pun darab 2. Jadi 2, 4 kali 2, 8.
Okey. Darab 3, 5 kali 3, 15 per. Okey. 2, 8 kali 2, 16. Darab 3, 6 kali 2, 12. Okey, seterusnya kita guna hukum indeks. Hukum bahagi pula. Okey, hukum bahagi. Kita kena separate lah dulu. Separate? Apa maksud cikgu? Okey ni, separate. 2 dengan 2, 3 dengan 3. Okey, tukar-tukar warna pen. Okey. Jadi 2, 8 tolak 16. Okey, 3, 15 tolak 12. Okey, jadi 8 tolak 16, 2 kuasa negatif 8. 3 kuasa negatif. Ada negatif ke? 15 tolak 12 dapat 3. Okey, jadi masalah kita sekarang ialah di sini. 2 kuasa negatif 8. Kena tukar dia jadi positif. Jadi 2 kuasa negatif 8 tukar positif akan dapat apa? 1 per 2 kuasa 8 darab dengan 3 kuasa 3. Jadi jawapan akhir 3 kuasa 3 per 2 kuasa 8. Terbesar pula 8 tu. 8 kan kuasa, kuasa kena kecil kan? Okey, kuasa kena kecil. Okey, jadi 2. 3 kuasa 3 per 2 kuasa 8. Tukar jadi positif. Okey, itu soalan B. Okey, seterusnya soalan C. Okey, soalan C. Pelajar yang pertama sekali cek. Okey, cek yang mana tak ada kuasa tulis kuasa 1. Kuasa 1. 4 kuasa 1, X kuasa 1, Y kuasa 1. 2 kuasa 1, Y kuasa 1. Yang mana tak ada kuasa 1 tulis kuasa 1. Okey, kemudian yang mana kuasa dalam kurungan darab dengan kuasa di luar kurungan. Jadi 4 kuasa 1 darab 2. Jadi dapat 4 kuasa 2. Okey, kemudian X 1 darab 2. X kuasa 2. Y 2 kuasa 2 dapat 4. Darab X kuasa 5. Y kuasa 1 per. Okey, 2 kuasa 1 tadi darab 5 dapat 2 kuasa 5. Okey, X 3 darab 5 dapat 15. Okey, Y kuasa 5. Okey, selesaikan yang atas dulu. Okey, selesaikan yang atas dulu. Awak akan dapat. Okey, kita selesaikan yang atas. 4 X. Okey. X kuasa 2 ni darab dengan X kuasa 5. Jadi kita akan dapat 2 tambah 5 X kuasa 7. Okey, lepas tu Y kuasa 4 darab dengan Y kuasa 1. Kita dapatlah Y kuasa 5 per 2 kuasa 5 X kuasa 15 Y kuasa 5. Tu salin je semula. Okey, kemudian nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Okey, cikgu salin semula 4 X kuasa 7 Y kuasa 5 per 2 kuasa 5. 4 kuasa 2 tertinggal pula. Okey, 4 kuasa 2 per 2 kuasa 5 X kuasa 15 Y kuasa 5. Okey, jadi nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Okey, nombor biarkan 4 kuasa 2 per 2 kuasa 5 ke bawah pula. Okey, 4 kuasa 2 per 2 kuasa 5. Okey, itu untuk nombor. Okey, huruf. X 7 tolak 15. Okey, Y 5 tolak 5. Okey, jadi okey. Jadi kita sambung. 4 kuasa 2 per 5 kuasa 2. Okey, X 7 tolak 15 dapat negatif 8. Okey, Y 5 tolak 5 dapat kuasa kosong. Jadi kuasa kosong tadi nilai dia mesti 1 kan? Tukar brush. Okey, yang ni nilai dia mesti 1. Jadi dah tak adalah Y tu sebab Y kuasa kosong 1. Jadi Y terus hilang. Jadi 4 per 5. Okey. 5 pula. Padam. Pula 5. 2 kuasa 5. Bukan 5.
Okey, 2 kuasa 5. Okey. 4/2 kuasa 5 ni ada orang kacau tadi. Itu yang terus jadi silap tu. Okey. X kuasa negatif 8. Jadi, apa yang berlaku? X tu jadikan positif. Jadi, X tu duduklah bawah. Okey. X duduk bawah. X kuasa 8. Jadi, 4 kuasa 2 per 2 per 5 X kuasa 8. Okey. Cikgu malas tekan kalkulator. Okey. Kita tengok jawapan dia. Tengok. Cikgu kenapa tak dapat sama? Ini dia tekan kalkulator sebab tu dapat 1/2. Okey, jadi 1/2 X kuasa 8. Dia pelajar ya. Okey, jadi nombor tekanlah kalkulator sebab nombor boleh tekan kalkulator. Okey pelajar, tadi kita dah bincang soalan yang agak sukar. Ni soalan yang senang. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, A kuasa kosong sama dengan apa-apa saja dalam dunia kuasa kosong sama dengan 1. A kuasa negatif 2 jadikan positif. Okey, 1 per A kuasa 2. Okey, as simple as that. Okey lagi. 3 kuasa 2 bagi 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 bagi 3 kuasa 2 dapat berapa? Dapatlah 3 kuasa kosong. Okey, 3. Buat jalan kerja sikit. 2 tolak 2. Jadi dapat 3 kuasa kosong. 3 kuasa kosong nilainya 1. Okey. D. 5 kuasa 3 tolak 5 bahagi 5 kuasa 3. Jadi dapat juga 1. Sebab 3 tolak 3 kosong. 5 kuasa kosong nilainya 1. Okey. Ni semua sama. Semua 1. Okey, yang ni indeks negatif. Okey, 2, 6 tolak 8. Jadi 2 kuasa negatif 2. Jadi 1/2 kuasa 2. Okey. 5 kuasa 6 bagi 5 kuasa 9. 6 tolak 9. Jadi 5 kuasa negatif 3. 1/5 kuasa 3. Hashtag. Okey. Jadi inilah dia yang kita dah belajar hari ni. Yang pertama ni. Apabila kita mendarab asas yang sama, dia punya indeks tambahkan saja. Kita membahagi asas yang sama, indeksnya tolakkan saja. Apabila ada indeks di luar braket, darabkan indeks dengan indeks. Apabila indeks kuasa kosong, nilainya 1. Apabila indeks dalam bentuk negatif, tukarkan dia jadi positif, terbalikkan kedudukannya. Okey, ini apabila ada indeks darab dalam braket ada 2 yang didarab, ada lagi kuasa kat luar, darabkan kuasa yang di dalam, semua kuasa yang di dalam dengan kuasa yang di luar. Begitu juga kalau bahagi. Darabkan kuasa di dalam dengan kuasa di luar. Okey, yang ini belum belajar lagi. Okey, belajar. Itu sahaja. Terima kasih.